Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, terima kasih kepada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru sahaja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Pika di Instagram. Jadi, untuk kisah pada video kali ini, Pika akan menceritakan tentang dua kisah seram seperti mana yang telah pun dikongsikan oleh kawan rapat Pika, iaitu Joe, bukan nama sebenar. Kisah yang pertama berlaku di sebuah pantai dan kisah kedua pula berlaku di rumah atuk dia sendiri. Dan kedua-dua kejadian ini berlaku di Terengganu. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni, mengikut Joe, dia ni pada masa tu masih lagi seorang student di sebuah IPTA di Kuala Terengganu. Jadi pada malam tu, dia dan juga 6 orang kawan-kawan dia. Jadi dalam kisah ni ada 7 orang. Joe, 3 kawan dia yang lelaki dan 3 kawan dia yang perempuan. So basically total semua dia orang dalam kisah untuk malam ni ada 7 orang. So Joe ni dia cakap pada hari tu, malam tu, mereka semua ni pergilah dekat kawasan Pantai Batu Buruk. Lepas tu mereka pun pergilah melepak kan, pergi makan apa semua. Jadi mereka pun decide untuk tak nak terus balik ke hostel masing-masing ataupun ke rumah sewa masing-masing lah. Sebab dia kata why not kalau kita pergi melepak dululah dekat kawasan tepi-tepi pantai tu, kawasan Pantai Batu Buruk. Kata dia, Pantai Batu Buruk ni ada dua. Satu ni port yang lama. Jadi malam tu dia orang ni pergi dekat Pantai Batu Buruk lama lah. Untuk pengetahuan korang juga, dalam kisah ni, kalau korang perasan ada 7 orang kan. Ada 6 orang ni yang berpasangan sebenarnya. Dan lagi seorang ni sekadar jadi driver lah. So that's why lah ada 4 lelaki, 3 perempuan. So maksudnya 3 lelaki, 3 perempuan tu couple. Dan lagi seorang lelaki ni pula sekadar pergi untuk teman ataupun pergi sebagai driver macam tu je. So dia pun sampailah, dia orang pun sampailah dekat Pantai Batu Buruk kan. Dia orang lepak, bercerita apa semua. Dan tanpa mereka perasan, jam masa tu telah pun menunjukkan lebih kurang pukul 3-4 pagi macam tu. Joe ni, dia ada silat tau. Selain tu juga, dia kata dia mempunyai macam sixth sense lah. Dia boleh rasakan kalau ada something yang tak kena. Dan dia juga bagi tahu ada lagi seorang kawan dia ni, lelaki juga, yang turut pandai silat dan ada juga jenis yang sixth sense macam dia tu lah. Pika pun tak pasti kenapa. Kebiasaannya kalau cerita tu orang yang pandai bersilat, kebiasaan mereka ada sixth sense yang agak kuat jugalah. Jadi dalam dia orang duduk sembang kan, tengah lepak semua tu, sekali ni Joe dengan kawan ni dapat rasa something yang tak kena pada masa tu. Jadi dia pun ajaklah kawan-kawan dia ni untuk balik. Lagipun jam kan dalam pukul 4 pagi macam tu. So dia orang ni pun okey tak apalah, dah habis lepak, tak apalah kita balik lah kan. So bila dia orang balik, seperti yang dia orang datang tadi, dia orang datang dengan 2 kereta tau. Satu kereta ni ada 4 orang, 2 lelaki depan, 2 perempuan belakang. Dan lagi satu kereta ni pula, 2 lelaki depan, seorang perempuan dekat belakang. Okey. So, diorang pun masuk dalam kereta seperti biasa. Dan mereka pun nak bertolak lah, nak bergerak kan. Masa ni lah, Joe dengan kawan dia ni, dia kata, kebiasaannya orang cakap, kalau kita rasa macam tak sedap hati, rasa macam ada something dekat belakang ke kan. Diorang ni kata kena ambil gambar dengan kamera. Maksudnya ambil handphone ke, ambil kamera ke, ambil gambar dekat belakang. Mungkin kalau korang kat sini berani nak buat macam tu, bolehlah kot. Jadi, diorang ni duduk dalam kereta, dia ambil gambar dekat belakang tau. Lepas tu, dia tak terus tengok lah gambar tu. Sebab sekadar orang kata, biasalah budak-budak muda kan, macam main-main ambil gambar macam tu kan. So, mereka pun bertolak lah daripada kawasan diorang lepak tu. Bertolak, tapi diorang tak terus balik tau. Sebab mereka masih lagi pusing-pusing dekat kawasan Pantai Batu Buruk tu. Dan pada masa ni lah, Joe ni, dia tengok balik gambar yang dia ambil tadi. Dan bila dia tengok dekat gambar tu, dia nampak dekat belakang dia, bukanlah exactly belakang dia, tapi dekat ada satu pokok ni, ada satu makhluk yang sangat besar, tinggi, lepas tu warna hitam. Dia seperti bayang-bayang manusia, tapi besar. Duduk dekat satu pokok ni. Jadi bila dia orang tengok dekat gambar tu, dia orang pun rasa macam, betul lah, adalah makhluk tu kan dekat pokok tu.
weh, apa kata kalau kita patah balik dekat kawasan pantai Batu Buruk tu, kita pergi tengok ada lagi tak benda tu. Jadi diorang pun patah balik lah ke kawasan pantai tu untuk pergi tengok lah. Nak tengok kot benda tu menjemakan diri ke. Macam tu lah kot lebih kurang. Lepas tu bila diorang sampai dekat sana, diorang semua pun keluar lah daripada kereta ni. Keluar daripada kereta, diorang pun tengok lah kan dekat kawasan pokok tu. Tempat yang diorang nampak ada makhluk yang tengah duduk berdiri tu kan. Lepas tu masa ni lah, mereka semua ni perasan ada 6 orang je yang keluar daripada kereta. Lagi seorang budak perempuan. Ingat tak yang Pika cakap tadi, ada satu kereta tu, 2 lelaki depan, seorang perempuan kat belakang kan. Yang perempuan duduk belakang seorang tu yang tak keluar. So dia pun cakap lah, mana Ina? Ina bukan nama sebenar lah. Mana si Ina ni kan? So dia kata, Ina ada dalam kereta lagi. Jom kita tengok kan. Bila diorang sampai dekat kereta, dan bila dia tengok Ina ni dekat belakang, Ina tu position dia bukan seperti Ina yang diorang kenal. Sebab Ina tu dia duduk kaku dekat tengah. Lepas tu kan kepala dia tu tunduk je, tengok je dekat lantai tu, tak bergerak walaupun orang panggil nama dia berulang kali. So masa ni Joe dengan lagi kawan dia, ingat tak yang Pika kata pandai silat juga tu kan, rasa macam aku rasa macam budak Ina ni dah terkena ni. Masa ni Joe ni dia pun pegang lah kan dekat lengan si Ina ni. Bila dia pegang, dia rasa yang badan Ina ni keras kejung, lepas tu sejuk. Dah memang biasanya orang kata kalau jadi macam tu, dia macam seolah-olah orang yang tengah macam nak berlawan kan. Dia macam keras kejung gitu dan sejuk. Dan pada masa yang sama juga, Ina ni dia tak keluarkan suara tau, tapi dia mendengus. Pika tanyalah kawan Pika ni, bila dia mendengus tu bunyi dia macam mana? Bunyi mendengus tu bunyi macam harimau ke ataupun bunyi macam beruang? Dia kata bunyi dia tu macam lebih kurang bunyi beruang. So lepas tu memang diorang ni dah tahu dah yang budak perempuan ni, budak Ina ni memang dah terkena, dah ada something yang masuk, yang dah cuba untuk merasuk si Ina ni. So apa yang Joe ni buat, dia pun mulalah baca ayat kursi. Lepas tu ayat si Budina dan juga adalah beberapa ayat-ayat lain yang dia tahu kan. Sebab dia pun adalah menuntut juga sikit-sikit. Lepas tu bila dia baca ayat-ayat tu, Ina ni yang tadinya tunduk mendengus kan, Ina ni toleh dekat dia tau. Dan masa si Joe ni ceritakan benda ni kat Pika, dia punya ni meremang tau. Sebab dia kata dia masih ingat lagi pandangan tajam si Ina ni dekat dia. Ina dia pun cakap, sakitlah bodoh. Jin dekat dalam badan Ina ni marah tau. Jadi masa ni kan, kawan dia lagi seorang tu pun kata, ni rasanya macam kita kena bawa Ina ni pergi jumpa ustaz lah. Maksudnya pergi berubat gitulah. Sebab rasanya macam tak boleh nak handle sendiri benda ni kan. Jadi diorang ni kenal lah seorang ustaz ni, dan kata dia ustaz ni pula duduk dekat Marang. Jadi mereka pun semua bertolak lah. Tadi kereta 2 kan. So satu kereta tu cuma 2 orang, dan lagi satu kereta ni pula Joe dengan kawan dia lagi seorang yang reti silat tu, duduk dekat belakang ni untuk temankan Ina ni. Sebab bahayalah kan kalau nak biarkan Ina ni seorang-seorang kat belakang, sebab takutnya dia meracau ke, bahayalah kan. Jadi mereka pun bertolak lah pergi ke Marang ni, dan kata dia perjalanan tu adalah lebih kurang tak sampai 30 minit macam tu. Perjalanan daripada tempat dia orang tu ke Marang untuk jumpa dengan ustaz ni. Dan bila mereka sampai dekat kawasan Marang, dekat kawasan rumah ustaz ni, waktu tu dah nak dekat-dekat subuh. Maksudnya dalam pukul 5.30 macam tu kan. So dia pun panggil lah ustaz ni. Dan bila ustaz ni keluar kan, ustaz ni macam dah nak bersiap nak pergi solat subuh macam tu. So ustaz ni bila keluar daripada rumah, tengok budak-budak muda ni semua kan. Lepas tu dengan dia tanyalah apa jadi apa semua. Bagi tahulah pergi melepak dekat pantai sampai pukul 3-4 pagi macam tu. Jadi ustaz ni pun buatlah tazkirah dulu. Bagi ceramah lah kan. Bagi ceramah dekat budak-budak ni, yang korang pergi melepak sampai pukul ni, campur lelaki perempuan apa hal apa semua kan. Bebe. Jadi lepas tu ustaz ni pun pergilah dekat budak perempuan ni. Budak perempuan ni masih lagi dalam posisi sama lah. Dia macam masih lagi mendengus. Okay. Lepas tu ustaz ni pun memulakanlah sesi rawatan tu.
Ustaz ni adalah baca ayat-ayat apa semua. Dan pada masa yang sama juga ustaz ni tanyalah benda tu datang daripada mana. Lepas tu benda ni pun cakap lah dia ni duduk dekat kawasan Pantai Batu Buruk tu, dekat kawasan pokok tu. Dan budak-budak ni yang macam mengganggu dia. Budak ni lalu dekat kawasan dia. Sebab itulah dia nak marah. Kan? Jadinya lepas tu ustaz ni pun bolehlah keluarkan benda tu daripada badan si Ina ni. Maksudnya dekat sini, makhluk yang masuk dalam badan Ina tu bukan jenis yang ganas sangat tu. Sebab dia sekadar masuk, dia tak adalah kata meracau ke, buka silat ke, tak ada. Dia cuma masuk macam tu je. Mungkinlah sebagai satu warning lah kot kepada budak-budak ni untuk next time jangan pergi kacau tempat dia. Macam tu. Jadi mengikut si Jo ni, disebabkan si Ina ni merupakan seorang yang terlalu lemah semangat. Ina ni dia ambil masa sehingga seminggu tau untuk recover balik. Maksudnya dia demam seminggu disebabkan oleh mungkinlah dia jadi lemah-lemah badan, sakit-sakit badan disebabkan benda tu masuk dalam badan dia semua kan. Dan selepas tu alhamdulillah lah dia masih lagi lemah semangat tapi tak adalah gangguan yang macam tu lagi berlaku dekat dia orang. Okey, tu tadi adalah kisah yang pertama. Dan kali ini Pika nak sambung pula ke kisah kedua yang dikongsikan oleh si Jo ni. Dalam kisah yang kedua ni berlaku dekat family Jo. Masa ni Jo kata diorang ni pergi ramai-ramai, mungkinlah ada macam family gathering macam tu. Dan kata Jo masa tu usia dia ada lebih kurang dalam form 2, form 3. Maksud dalam umur 14, 15 macam tu kot. Dan masa ni arwah atuk dia ni masih lagi hidup. So mereka semua ni macam ada family gathering macam tu. Jadi ramai-ramai pergilah ke rumah atuk dia ni. Dan rumah atuk dia ni pula berada di Kijal. So bila diorang ni ramai-ramai kumpul dekat sana kan, biasalah family kalau bila jarang-jarang kan, mestilah kadang-kadang ada juga yang daripada jauh pun datang juga kan. So nak dijadikan cerita, pada masa yang sama juga ada dua orang sepupu si Jo ni. Seorang Pika letak nama Abang Man dan lagi seorang pula Pika letakkan nama Abang Lee. So nak dijadikan cerita, masa ada family gathering tu, Abang Man dengan Abang Lee ni yang kerja daripada offshore tu kan, kebetulan pula diorang ni memang naik ke darat lah. So bila ada ramai-ramai dekat rumah atuk ni, Abang Lee dengan Abang Man ni pada masa tu pun datanglah juga ke rumah atuk diorang ni kan, dekat Kijal tu. Jadi biasalah kan, bila dah lama sangat tak jumpa, jarang-jarang boleh balik, diorang pun bersembang lah. Dan dekat sini Pika nak bagi tahu karakter Abang Man dengan karakter Abang Lee ni. Mengikut si Jo, Abang Man ni dia jenis yang skema. Korang faham kan bila orang kata orang tu skema macam mana? Dia jenis yang macam tak berapa nak aktif sangat, bercakap pun bila perlu je, macam tu lah. Dan nak dibandingkan dengan Abang Lee ni pula, dia jenis yang hati kering. Dia jenis hati kering, dia jenis orang yang cepat panas baran, dia reti silat. Lepas tu dia jenis yang macam korang boleh bayangkan yang karakter dua orang ni macam memang totally different lah. Abang Lee ni dia macam lebih kurang macam nak gangster gitu sikit. Yang si Abang Man ni pula jenis yang skema-skema gitu sikit. Jadi pada malam tu dia orang lepak ramai-ramai dekat kawasan ruang tamu ni kan. Geng-geng lelaki lah melepak. Lepas tu masa dia orang tengah duduk bercakap-cakap tu, yang si Abang Lee ni dia perasan yang si Abang Man tu tak bercakap langsung tau. Dia tak ambil pot langsung dengan apa yang orang tengah bercakap. Macam korang lah bila jumpa family kan, bila kita bercakap, mesti kita perasan, kenapa pula dia ni tak bercakap langsung daripada tadi? Sebab Abang Man ni, dia duduk tunduk je. Mungkin macam tu lah kot kalau orang yang kena rasuk ke apa kan. Dia macam duduk tunduk je, statik je. Jadi Abang Lee ni kan dia pandai silat kan. Lepas tu dia kan jenis hati kering. Dia dah boleh tahu dah, aku rasa macam ada benda yang tak kena dengan si Man ni. Jadi masa dia orang duduk sembang-sembang tu, Abang Lee dia pergi dekat Abang Man ni, dia tepuk macam tu lah lebih kurang kan. Dia macam tegur lah, kau apa hal? Kenapa kau tak bercakap langsung kan daripada tadi? Asal kau diam je. Masa ni lah si Abang Man ni tiba-tiba dia ni macam kena rasuk tau. Dia bersilat. Jadi si Abang Lee ni kan dia pandai silat juga. Dalam rumah tu, bayangkan dia orang ada pertarungan di antara Abang Lee ni yang reti silat dengan Abang Man yang tak reti silat tapi tiba-tiba reti silat. Korang boleh bayangkan tak dia punya suasana tu kecoh macam mana?
Sebab pasal ni orang dah tahu dah yang si Man ni tu bukan dia. Sebab dia bukanlah orang yang tahu silat. Tapi dia boleh lawan dengan Abang Lee ni yang power silat. So dia orang berlawan. Dan pada masa ni juga Abang Joe ni kata memanglah dia tengok situasi tu agak cemas kan. Tapi bila difikirkan balik, kesian sebenarnya dekat si Abang Man tu. Sebab dia tak erti silat. Lepas tu benda tu masuk berlawan kan. Yang sakitnya dia. Gitu. Kau faham tak? Bila lawan, masa ni dia tanyalah makhluk ni kan. Abang Lee ni tanyalah Man ni. Kau daripada mana kan? Lepas tu kenapa kau ganggu orang ni? Kenapa kau datang sini? Nah rupa-rupanya benda tu ada dah lama tau dengan Abang Man ni. Dia kata dia ni datang daripada laut. So Pika dekat sini, Pika kata mungkin dia ni macam jin laut lah kot. Memang dia ni dah lama follow si Abang Man ni. Dan masa bila dia orang sampai dekat rumah tu, dia merasuk Abang Man ni. Jadinya selepas tu kan, bila dia orang dah settle lawan, akhirnya Abang Lee ni dia berjaya untuk mengalahkan. Dia berjaya kunci tau. Dia berjaya kunci Abang Man ni. Abang Lee berjaya kunci Abang Man ni. Okey. Dan Abang Man ni memang tak boleh nak buat apa lah. Sebab makhluk tu kalah lah kiranya. Maksudnya bagi Pika dekat sini, mungkin makhluk tu dia jenis yang ganas tau. Tapi tak berapa nak kuat sangat lah. Ataupun mungkin juga Abang Lee ni dipower sikit kan. Jadi dalam kejadian ni, Abang Lee ni pun bagi tahu dekat makhluk tu. Dia buang lah kan makhluk tu. Dia kata kau pergi balik lah ke tempat asal kau kan. Kalau kau daripada laut, pergi balik ke laut. Macam tu lah. Tak nak dah kau ni datang ganggu family ni, ganggu si Man ni lagi. Macam tu. Jadi ada tak family members korang dekat sini yang tahu silat ke, yang ada macam sixth sense macam tu ke? Kan? Mungkinlah korang boleh kongsikan dekat Pika di komen di bawah. Apapun itu sajalah kisah Pika pada malam ni yang dikongsikan oleh kawan rapat Pika iaitu Joe. So apapun, kalau let's say ada persamaan dengan kisah korang ataupun mungkin korang pernah mengalami lebih kurang benda sama kan, bolehlah juga korang komen di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, comment dan share, dan juga tekan butang subscribe bawah. Dan juga follow Pika dekat Instagram. Dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.